belakang rumah. So ini adalah barang-barang yang kita perlukan untuk cek air. Okey. Yang pertama, kalau tengok-tengok sebelah sini, ini adalah chlorine tester. So chlorine tester ni, nama chlorine tester adalah untuk menguji kandungan klorin dalam air. So, kebanyakannya kita guna air pipe. So ini untuk uji kandungan klorin dalam air. Chlorine tester. Dia ada dua jenis. Satu dalam bentuk aquarium. Ni aquarium punya test lah. Satu lagi dalam bentuk lab test. So lab test ni sebenarnya dia lebih pekat. Yang ni kalau nak beli, saya beli benda ni dulu, kena ambil SSM lah, nak kena IC lah, pendaftaran syarikat apa semua kan. So agak rumit sikit lah. So yang ni lebih senang lah. So yang kedua adalah anti klorin. So bila kita check air pipe kita ada klorin, so kita gunakan anti klorin untuk buang kandungan klorin dalam air. So ada dua jenis juga. Satu dalam bentuk cecair. So, ini dalam bentuk cecair. Satu lagi dalam bentuk biji. Ini bukan ais Ini adalah sodium sulfate kan. So ini sodium sulfate. Kalau ada masa tu kusui lepas dia tu cari ni macam air ni bukan. Saya pun tak tahu buat air. Mana lagi murah? Ha? Mana lagi murah? Mana? Mana lagi murah? Yang murah yang ni lah. Tapi bercepat. Cepat. Yang ni cepat. Yang ni pun cepat tapi dia pakai sikit. Penggunaan dia ni lebih kurang 5 ke 7 gram untuk 1000 liter air. 5 hingga 7 gram, 5 gram hingga 7 gram untuk 1000 liter air. 1000 liter air pipe ataupun 1 tan air pipe. Tak kira kandungan klorin tu berapa banyak dalam. Sebab tu kita kena check. Kita bagi anggaran 5 ke 7. Contohnya kalau kita di rumah mungkin sebelah Putrajaya, Selangor, kandungan klorin mungkin tinggi. Okay, kita pakai, mula-mula kita check dulu air, pakai chlorine tester. Kita check, bila kita check, kita tengok kuning pekat. Kita boleh letak 5 gram 1000 liter air dulu ataupun 7 gram terus. So kalau contohnya kita letak 5 gram dulu untuk 1000 liter air, macam contoh saya beli tangki ni 3000 liter. So 5 dah 3, 15. Saya timbang 15 gram biji ni, saya letak dalam baldi, saya cairkan dulu. Biji ni dalam masa 3 ke 4 minit dia akan cair larut. Saya bodakkan dan saya akan tabur atas air tu, saya akan letak atas permudaraan 10 ke 15 minit. Dalam masa 10 ke 15 minit saya akan cek lagi guna chlorine tester. Tengok sama ada air tu ada lagi klorin ke tak. Kalau ada klorin lagi, kita tambah lagi 1 gram untuk 1000 liter. So maksudnya ini 3000 liter, saya tambah lagi 3 gram. So, kalau saya tambah lagi 3 gram dalam ni, klorin hilang. Dia habis lah, dah tak ada. So maksudnya kita punya bacaan dekat kawasan kita adalah 6 gram untuk 1000 liter air. Sebab tu untuk permulaan kita perlu buat testing. So itu fungsinya chlorine tester. Akan datang kita dah tahu. Kita dah tak payah guna chlorine tester. Timbang lah tak. Tapi kena check juga sebab tak tentu. Kadang-kadang syarikat air dia letak chlorine lebih. Air mungkin air sungai kotor kan. Kena check itu. Ini terlebih supaya Tak masalah. Tapi ada tadi peserta kursus siapa nama tadi, dia kata dia letak setengah botol satu aquarium. Itu memang rasanya mati. Setengah botol untuk satu aquarium memang tak boleh. So kalau cecair dia ada sukatan dia. So sebab tu penat dia tulis sukatan dia. Kan? So kena baca sukatan dia. Sebab apa-apa mesti kena ada sukatan. Okay? Kalau overdose memang ubat pun overdose jalan kan. Sebenarnya ubat untuk penyembuhkan. Okey. Ini adalah anti klorin. So yang ni adalah pH sikit lah. pH ni sebenarnya ada banyak jenis. Yang pada saya ada 3. Satu dalam bentuk meter. So meter ni sebenarnya dah rosak. Itu ada student praktikal jatuh. Jadi bila jatuh 2-3 kali habis lah. So yang ni pH meter ni kita boleh celup je lah. Ambil sampel air letak dalam muka, celup dan dapat bacaan. So ini nampak macam pro lah. Kita dah pergi kursus kan. Tak nak kocik. Habis semua air kita celup. Tapi jaga-jaga. Yang ni kita beli benda ni mesti kena datang dengan cecair calibration. Dia ada, kalau biasa kalau kita beli kat Shopee dia ada sekebuk kan. Sekebuk tu kita letak so ada calibration. So benda ni perlu di calibrate. Kalau tak dia akan jadi parallel error ataupun bacaan dia akan lagu. Kita tengok pH meter. Dalam Shopee ataupun Lazada tengok pH meter. Harga lebih kurang RM30 sampai RM70. So boleh beli online zaman sekarang. RM12 pun ada kan. Sekarang ni semua macam-macam ada. Tapi kita cari yang ada brand sikit lah supaya lebih kita pakai lebih lama lah. Okay? So yang ni adalah kita panggil kertas limus lah, dalam bentuk kertas limus. So
So bila kita celup dalam air, dalam bekas, so kita boleh check kat sini dia punya bacaan. So dia guna warna. So ini dalam kertas litmus. Satu lagi dalam bentuk cecair. So dalam bentuk cecair ni sebenarnya dia ada dua, kena hati-hati lah. Okey, kita tengok sini, belakang ni dia ada tulis measuring range. Measuring range ni dia boleh baca berapa ke berapa. So kalau tuan-tuan tengok sini, dia boleh baca 6 hingga 7.6. So ini kita panggil pH yang agak baik, betul tak? 6 ke 7.6, 6 pun udang masih boleh hidup. So elakkan beli benda macam ni. Bukan brand ni, measuring range yang kecil. Sekarang saya kena saman dengan api pula kata jangan beli brand ni So measuring range yang kalau boleh beli, tak kisahlah brand apa-apa, jadi measuring range dia besar. Yang ni 4.5 hingga 9 kan. Walaupun kita beli Shopee, tulisan kita tak faham, asal dia 4.5 hingga 9, itulah measuring range dia. Kan kadang kita beli Shopee kita tak tahu. Confirm kalau tengok point-point ni, dia tu measuring range. Kita tak tahu kan, kadang made in China datang tulisan apa pun kita tak faham kan. Okey, yang keempat, kalau kita pakai air bawah tanah, air telaga, air parit, air sungai. So ini perlu iron test kit. Iron test kit ni ada macam-macam jenis, macam-macam company buat. Macam saya pakai Hana Instrument. So Hana Instrument lah. So Hana Instrument ni Beli dekat mana? saya beli dekat ada kawan ayah dia duduk dekat sana. So saya beli dengan dia. So dia bagi. So Hana Instrument pun boleh pakai tapi agak mahal lah. So syarikat lain pun boleh beli. Ataupun kita beli dekat Shopee pun tak ada masalah. So selalunya kalau iron test kit ni dia datang bentuk serbuk. Serbuk nanti kita letak air. Saya tunjuk kanan cara dia datang dalam bentuk macam ni sekarang. Ini bacaan. Dan satu lagi, tuan-tuan jangan beli benda ni. Tuan-tuan tahu apa benda ni? Hidup bagi air pada kepadatan. Kepadatan. Ini untuk cek kemasinan. Kemasinan air. Teropong ke? Teropong. Teropong ke? Teropong macam cerita Piramli kan, cerita teropong kan. Teropong ni untuk cek kemasinan air. So dalam ni kalau tuan-tuan nanti nak tengok pun boleh. So dalam tu dia ada kemasinan, salinity air. So jangan beli benda ni. Ada orang kedai kita tak tahu, bos, you angkat ni memang confirm ni bagus kan. Sebenarnya tak. Ada peserta kursus dah beli. Sebab tu saya cakap kat ayah benda ni kena tunjuk sebab ada orang dah beli. Paling murah kalau Taiwan punya 200 lebih, 100 lebih berdapat. Tapi kalau kita nak bila Kalau rega boleh kan? Kalau untuk pembenahan, mana tuan-tuan akan datang udang dah bertelur ke, dapat udang sungai kan, nak test, perlu beli benda ni. Dia ada satu lagi yang bentuk pelampung. Kita letak air masin, air payau, dia akan pelampung. Itu tak berapa accurate, yang ni accurate. So yang dia ada Taiwan punya, dia ada China punya, dia ada Jepun punya. So yang ni Atago ni Jepun, harga lebih kurang 1,100 hingga 1,600. Ni Atago Sebab tu yang ni benda ni kita kena simpan. Saya kalau student praktikal saya tak bagi benda ni. Sebab janam. Pakai jatuh lah semua kan. Sipu lebih menangkis kita. Okey. Saya nak tunjuk contoh air pipe. Ini yang air pipe saya bawa ambil tadi. So ini air pipe SAJ di kawasan kita. Chlorine test kita nak check chlorine tester Ambil chlorine tester ni. Ini air pipe. Kita titiskan. So bila berlaku perubahan warna, so air kita ni adalah ada klorin. So, saya titikkan beberapa titik So bila saya titikkan ada perubahan warna tak pada air? Tak ada kan? So tengok tak ada kan perubahan warna. So maksudnya air kita ni mungkin di kawasan rawatan tu ada dia letak klorin. End user sampai kita klorin tu dah mana pergi, dia mungkin sampai kita ada kandungan sikit tapi kita tak dapat baca. So ada mungkin sikit lah. So kita tak dapat detect di sini. So kalau yang ni emergency kita boleh pakai. Kalau macam ni kita boleh pakai iPad. So kata kita tak ada anti-klorin boleh pakai. Yang ni saya letak air yang ada klorin. Saya nak tengok benda ni elok ke tak elok. Ada peserta kursus lepas dia kata, "Tanta Cik Arif punya benda ni tak elok tak?" Jadi saya test juga pakai air yang ada klorin. Jadi bila kita titiskan ni, okey. Nampak dia boleh detect. So bila tuan-tuan check benda ni jadi kat ni, so yang ni ada klorin. So bila ada klorin air kita, cara dia letak
letak anti klorin sama ada biji ataupun air. So biji 5 ke 7 gram untuk 1000 liter air, atau cecair ni dia ada sukatannya. Ataupun kita tak nak pakai anti klorin, kita boleh takung. Takung, jemur tengah panas, nanti klorin tu akan meluap, letak oksigen pun tak masalah. Contoh nak beli benih kan, cari nak beli benih, order dulu. Kita biasanya bagi masa tempoh seminggu sebelum kita akan maklumkan. Kita akan WhatsApp, okey, benih dah boleh keluar sekian-sekian tarikh. So kita boleh prepare, running kat oksigen 2-3 hari, tak perlu pakai anti klorin. Okey. Dia air pipe ni memang untuk emergency je, tak boleh pakai. Boleh, tak ada masalah. Air boleh pakai, kalau kita nak pakai komersial pun boleh, tak ada masalah. Kalau kata macam kita kat rumah nak pakai 3 tangki atau kita nak buat komersial pun tak ada masalah. So kita tak semestinya kita nak pakai. Cuma untuk udang galah, saya pernah kira lah. Ada seorang peserta kursus ni, dia saya rasa umur 25-26. Dia nak mohon bantuan. Jadi saya cakap kat dia, bagikan bil air dengan ni. So saya buat pengiraan berdasarkan 2 minggu sekali tukar air. So sebenarnya udang alam masih lagi ada untung. Dengan kita menggunakan air pipe, still lagi ada untung. Banyak air sikit. Kalau udang alam, okay, macam kita jual biasa lah, sekilo RM75 dengan nisbah 35 ekor, 25 ke 35 ekor sekilo. Itu range kilo lah, ekor. 25 ekor hingga 35 ekor sekilo. RM75. Kos operasi yang saya kira, kebiasaannya campur makanan, elektrik lebih kurang, saya kira untuk dia lebih kurang RM27 ke RM28. So bermakna untuk sekilo RM28. Saya kira untuk budak tu tak ada. Dia duduk dekat rumah, ada satu tank, lebih kurang saya punya tank ni, saya kirakan kos operasi. So lebih kurang RM75, tolak lebih kurang kita ambil RM30. So dia ada baki lagi. Berapa bulan dia baru dapat? Dalam 4 hingga 6 bulan. Jadi kita nak, kita kena banyak tank, ataupun kalau kita nak cuba dulu satu tank, kita letak sikit, jangan letak banyak. Macam kalau letak banyak ni masalah dia sudah dia udang lambat besar. Okey, boleh. Untuk so ada lagi margin untung, sebab tu margin untung besar. Kalau survival 50%, kita ada lagi untung macam tu. Okey. Sebab sekarang ni untuk industri saya tengok, saya punya tak sampai besar pun. Saya dah jual udang saya lebih kurang 2,5 inci, 3 inci saya dah jual. So seko lebih kurang RM1. Situ sebenarnya lagi untung. Bila kita darabkan dengan sekilo, so udang yang jual seko RM1 tu, harga dia dekat jejak 100 sebab kita jual by ekor. Itu untuk adalah untuk orang mancing, umpan pancing. Orang umpan pancing kan, siakap gitu kan. Sebenarnya udang galah pun kita dah test, setengah hari dalam air laut pun dia boleh tahan kawasan air laut. So orang buat mancing lagi tahan lah. Kalau pakai udang putih tu 2-3 kali baling dah hancur kan. Okay. Saya nak tunjuk iron test sikit lah, untuk besi, kandungan besi. So yang ni air bumi yang saya bawa takung tadi. Kita dah buat graviti kan. So saya ambil 5 ml air, 5 ml air. So air test kit ni datang dalam, dan bekas ni satu. Bagi bekas ni, sebenarnya bekas ni ada tutup, tapi biasalah student ramai kat sini practical, tutup pun dah tak tahu, dia ada kaki. So yang ni dia datang dalam bentuk macam ni bacaan dia, dan dia datang dalam bentuk sachet. Sebenarnya ni dah expired, tapi boleh pakai lagi. Kalau tuan-tuan nak tengok, dia punya ni dalam bentuk buka satu sachet ni. Kalau tuan-tuan nak tengok, dia dah ni dalam ni. Kalau tuan-tuan nak bau, dia macam bau Mommy Monster punya serbuk yang 20 sen, 30 sen. Boleh makan tu. Boleh makan. Tapi baiklah benda ni kalau dapat kat anak kita kan, anak-anak budak-budak kecil, so dia seronok. Nanti dia bau, buka dia bau, dia makan. Tes apa ni? Ya? Untuk tes apa? Ni untuk cek kandungan besi. Air test ni. Okey. Letak dalam ni. So, bau.
kita pastikan bawah ni hancur. Tahu kan? Sebab dia berubah. Boleh kalau kita ada bekas. Sebenarnya benda ni dia ada tutup, kalau dia tekan kita goncang. Tapi penutup tu dah ada kaki. Jadi tak tahu mana penutup tu. Masing-masing tak ngaku. Tak tahu Cik Arif mana pergi benda tu. Tak apalah, macam mana kan. Okey Patutnya dia ada penutup, kita goncang lagi cepat. Kalau kita ada kacau. Okey. So dia dah berubah warna, so dia dah sebati bawah ni. Saya masukkan lagi. Masukkan dalam ni. Okay. Boleh tengoklah bacaan ni berapa. Boleh baca tengok. Berapa bacaan ni? 2 satu kan. Dua. Kali dia lugang. Dia color dia lebih kurang 2 nak ngala ke 3. 2 lah. 2 ngala ke 3 lah. So yang ni kandungan dia bersih dia okey. So, tapi sebaiknya kosong lah. So tak ada warna. Bila kita letak secet tu dia tak ada perubahan warna macam ni. Sebaiknya lah. Kita pernah cuba, boleh, udang boleh hidup. Tapi saya letak sikit. So, bila sikit udang dalam ni, so tak ada faktor lain yang menyumbang. Dia tak padat, oksigen cukup, makanan tak ada lebih, itu boleh. Bila kita letak padat, ada terlebih makanan, air kotor, suhu rendah, so banyak faktor yang mempengaruhi benda tu. Tambah pula air yang ada kandungan besi, itu yang buat punca udang mati. So banyak punca faktor boleh menyebabkan udang mati. Kalau satu macam air bumi ni saja, mungkin dia stres saja. Okey, boleh. Kita pergi ke belakang kejap. Boleh ambil angin kejap, saya nak ambil air.